tamatlah setakat itu dulu. Saya pergi pindah kepada 10 faedah yang dapat kita kutip di dalam perbincangan kita ini, insya-Allah. Yang pertama, laju sikit masa kita lewat. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita ini sifat Nabi ini faedah tarbawi dulu. Faedah tarbawi dia lain sikit, dia ambil sudut yang tersendiri. Yang pertama dari sudut faedah tarbawi, wada'iyan ilallah, Nabi ini menyeru kepada Allah. Tuan-tuan tanda, sangat penting ayat ini. Al-isyaratu ila annahu yajibu ala da'iyah. Ayat ini wajib kepada kami pendakwah. Antakuna da'watu ilallah. Kita ajak orang kepada Allah, kepada sunnah Rasul. Jangan ajak orang ta'asub kepada kita. Ya. Ini setengah orang ni dah diajar orang supaya ta'asub pada dia. Nak bersalam dengan dia, anak murid kena merangkak dari tangga, merangkak jalan atas lutut mari bersalam dengan Tok Syekh. Siapa ajar macam? Sahabat-sahabat Nabi kita, bila sahabat bangun Nabi kita larang, jelas. Takut jadi ni. Jadi mendidik ketaksuban orang supaya takdis mensucikan guru, bukan menerima ajaran daripada guru. Jadi ayat ini ingat baik-baik, para pendakwah kita didik masyarakat supaya menerima kebenaran, bukan taksub pada kita. Orang terima kebenaran, jangan taksub pada kita lah. Ini bahaya ni. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, wabasyiril mu'minin, berilah khabar gembira kepada orang yang beriman, bagi mereka kelebihan yang besar. Kata di para ulama tafsir, hadhihi min arja ayah. Ayat inilah ayat yang paling besar, memberi harapan kepada kita bahawa kita insya-Allah layak untuk menerima kelebihan limpah kurnia daripada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, sebagaimana Engkau tugaskan Nabi menyampaikan khabar gembira kepada umat ini, ya Allah, terimalah kami sebagai orang yang layak menerima khabar gembira ini di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa tawakkal 'ala Allah. Para pendakwah, setelah kita nekat, bertekad untuk menyampaikan hak, menyampaikan kebenaran, menegakkan sunnah, kamu akan diancam, kamu akan diuji, kamu akan macam-macam dikata. Tawakallah kepada Allah Azza wa Jalla, sebaik-baik tawakal kepada Allah. Allah Ta'ala kata, wa kafa billahi wakila, cukup Allah Ta'ala jadi kita. Kalau kita nak ikut kata-kata orang, kita tak boleh bercakap, tuan-tuan. Hari ni orang ambil video kita, video tanya jawab Abu Anas contohnya. Kita kata majlis, duduk buat kumpulan Zoom untuk nak baca zikir, kita kata tak perlu. Kalau ada orang sakit ke orang apa, kita baca sendiri, kita doakan. Dia punya tajuk lari jauh, tajuk dia. Dia kata Abu Anas ni tidak baik sebab mengatakan orang baca Yasin sia-sia. Kita tak kata sia-sia, hasya wa kalla. Kita mengatakan ini, orang-orang yang jahat buat tajuk sendiri, kamu dia ulah sama sendiri, kamu bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan kata apa yang orang tak kata. Jangan kata orang tak kata. Sebab itulah para jemaah sekalian, bila nak jadi pendakwah, wa tawakkal 'ala Allah, kita tawakal kepada Allah, kita wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah Taala sebagai penjaga kita. Nak suruh orang manusia jaga, tak lepas kita. Kita masuk kepada yang keempat, al-fawaid al-ilmiyah, faedah dari sudut ilmu pula. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka, ayat yang kita baca, ayat 45 tadi. Ayat ini sekali lagi Allah angkat darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada darjat yang tinggi. Apa dia darjat yang tinggi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab Allah Taala sifat kepada dia nubuwah, risalah, syahadah, bisyarah, inzar, dakwah, siraj. Ada 7 sifat yang Allah Ta'ala gambarkan dalam ayat ini. Masya Allah. Yang kelima, kalau tak sempat dengar rakaman lah. Yang kelima, Allah gambarkan Nabi sirajam munira. Apa makna sirajam munira? Sebagai lampu, pelita, apa lagi kita panggil, obor yang menerangkan jalan ini.
Satu lagi siraj, tuan-tuan tengok dalam surah An-Naba. Tanda cepat sikit. Surah An-Naba ayat 13. Allah kata, "Waja'alna sirajan wahhaja." Allah jadikan bintang-bintang itu sirajan, matahari itu sebagai sirajan wahhaja. Siraj yang cerah tapi membakar. Beza tengok. Sifat Nabi siraj, obor yang menerang, mencerahkan umat. Tapi matahari sirajan wahaj. Matahari juga disifat dengan nama siraj, tapi siraj dia wahaj, yang membakar. Berbeza kan. Maka Nabi kita bukan kerja membakar, Nabi kerja menerang, menjelas, rahmat. Itu kalau kita kata kenapa ini sifat ini siraj, tapi siraj munir, ini siraj wahaj. Kalau tuan-tuan nak pun nama anak sirajan munira tak apa, jangan sirajan wahaj, jangan. Tak dengar kata bulan ni nanti susah kita. Allahu Akbar. Jadi hararah itu berbeza. Baik, yang keenam, wabashiril mu'minin. Tengok ayat. Sampaikan khabar gembira kepada orang yang beriman. Kenapa Tuhan tak kata wabashiril muslimin? Khabar gembira kepada orang Islam. Sebab berbezanya Islam dengan iman. Kalau kata orang beriman, dia Islam. Sebab iman dalam hati, Islam di anggota. Tapi kalau kata dia Islam, belum tentu iman dalam hati ada ke tidak. Sebab orang munafikin menzahirkan Islam. Ayat ini tentang munafik dan kafir. Maka sesuai Tuhan kata wabashiril mu'minin. Sebab kita dah bincangkan baru ni, kalau kata mukmin dengan muslim dia berbeza. Tapi kalau dia bersama, dia berpisah. Kalau dia berpisah, dia bersama. Maka ayat ini Tuhan kata wabashiril mu'minin. Nak solid betul-betul orang beriman. Munafik tak masuk. Yang ketujuh, wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Ayat ini tegas. Allah Ta'ala bagi arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para pendakwa, jangan dengar, jangan ikut, jangan terpengaruh dengan kata-kata munafik, kata-kata kafir dan munafik. Nauzubillah. Orang munafik ni dipanggil alilul lisan, cakapnya manis tapi hatinya kotor. Sebab apa kotor? Sebab dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka hati dia kotor. Baik, kita pergi kepada yang ke-8. Allah Ta'ala sebut di ayat ini, ayat yang terakhir kita baca, ayat 49, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat. Di akhir ayat Tuhan kata wasarrihuhunna sarahan jamila. Maknanya kalau kamu nak bercerai juga, bercerai ini sudah tidak ada jalan lain kecuali perceraian. Tuan-tuan tengok dalam buku Keindahan Islam. Mana buku Keindahan Islam itu menyatakan bahawa kenapa dibenarkan bercerai. Lish. Kenapa Islam membenarkan perceraian? Tuan-tuan ingat, ada setengah agama tidak boleh bercerai. Kalau tak ngam, masing-masing bawa diri. Duduk satu rumah, tapi tidur lain-lain. Islam tak mau macam tu. Lebih pada 3 hari tidak boleh. Kecuali suami nak takdib isteri, itu cerita lain. Baiklah. Maka, dalam ayat ini kata apa? Kalau nak bercerai juga, sarrihuhunna sarahan jamila, bercerailah dengan cara yang baik. Apa mana cara baik? Suami jangan kutuk isteri, isteri jangan kutuk lagi suami. Ini tidak duk tulis Facebook. Orang tanya, janda, kenapa awak jadi janda? Macam mana tak janda? Bapak jantan tu macam kain buruk je, tak ada apa pun. Nanya kawan tu. Walaupun dia tak boleh tak melawan kata orang, tapi dia ada peluang untuk berubat, cari doktor, cari ubat-ubat yang boleh menghidupkan balik dia. Jadi tiba-tiba kawan duduk attack. Dia ni pun cakap, perempuan tu jangan ambil dia ni, ketiak busuk contohnya. Aku tidur kat dia tutup pakai mask nak tidur sebab dia punya ketiak. Serius, masing-masing bawa dirilah. Masing-masing bawa diri. Tak usah kutuk mengutuk. Dan jangan seksa wanita itu. Lepaskan. Tuhan kata, jamilan. Lepas dengan cara baik. Tak ada kutuk-mengutuk. Kita berdamai-damai. Berpisah-berpisah. Masing-masing bawa diri. Yang ke-9. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu iza nakahtumul mu'minat. Betapa tingginya kedudukan kahwin dan cerai, nikah dan cerai dalam Islam. Haram total
Tengok wanita pun tak boleh, dia nak sentuh tak boleh. Bila dah kahwin, qabil tu, bapak mertua dia kata, aku nikahmu dengan anak aku, dengan mak aku ni, saya terima, full halal. Ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali tempat yang tertentu yang Allah Ta'ala kecualikan. Bukan tempat cucuk tanam di sini, tempat keluar, bukan tempat masuk. Itu je. Yang lain-lain, tawakal Allah. Makna dengan sepatah kalimah, perhubungan yang total haram jadi halal. Dengan sepatah kalimah, suami kata ke bini, aku ceraimu, full haram balik. Maka itulah besarnya sebab tu Allah Ta'ala mula, ya ayyuhalladzina amanu. Besarnya kedudukan nikah kahwin, bukannya senang-senang, main-main lah. Perkahwinan, nikah kahwin bukannya satu eksperimen coba-cobaan, tidak. Nak kahwin betul-betul, kalau tak nak kahwin, tak usah kahwin. Tak sesuai je. Sebab itulah Islam ajar, sebelum kahwin tengok dulu, bertemu dulu, bincang dulu. Orang Arab, pengalaman saya duduk di Arab Saudi, dia panggil nikah syabakah. Dia akad nikah je 6 bulan. Tak boleh duduk sekali. Kalau suami datang rumah, kita kena duduk dalam bilik, ada adik sekali, ada. Yang pentingnya dia tak boleh duduk berkhelwat dua tu. Sebab kalau berlaku perceraian tak sesuai, isteri itu bukan janda. Orang tak anggap janda. Nikah duduk, akad nikah saja. Tujuan dia akad nikah supaya tidak ada pergaulan bebas. Maknanya mereka berhubung halal. Nak pergi beli baju ke, nak pergi ukur kasut ke, boleh pergi dua tu. Tapi ada pengekor seorang. Dia punya guide dia ada. Security ada seorang. Bawa adik. Adik pun bagi aiskrim senyak tak. Kakak dengan abang kat mana entah. Jangan main. Tapi tak jadi. Pengalaman saya duduk di sana, banyak juga saya dengar. Walaupun 6 bulan duduk berkenalan, bercerai juga. Lepas kahwin, tak sampai setahun, cerai. Mana manusia ni boleh berlakon lah, boleh berlakon. Baik, kita pergi kepada yang ke-10. Summa tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Maka di situ iddah tu ada dua. Satu dia panggil talak, bercerai hidup, dengan bercerai mati. Akad nikah tak pernah bersama, bercerai, tak ada iddah. Akad nikah tak pernah bersama, suami mati, kena iddah. Mana ayat? Tanda ayat Al-Baqarah ayat 234, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Jadi siapa-siapa yang mati, tinggal isteri, dia kena duduk beriddah. Dia panggil iddatul wafah, 4 bulan 10 hari, termasuk ihdad. Ihdad tu tak boleh berhias. Hukum ni panjang lagi, kita bincang dalam ayat dia. Cuma di sini sepitah lalu, sangat pentinglah wanita-wanita kita diberi fiqhul iddah. Fiqh iddah dan fiqhul ihdad, sebab anda tengok ramai orang langgar SOP sekarang dalam masalah ini. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan di akhirat. InsyaAllah kita sambung lagi ayat 50 dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.